Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan membentangkan tentang politik dan kepimpinan. Okey, kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Ammar Qayyum bin Zainuddin dan saya ni Muhammad Amir Ashraf bin Ahmad Nizam dan Nurdini Syifa binti Zainul dan Siti Fatimah Az-Zahra binti Ramli dan Nur Fazanah Nasuha binti Ru'man. Okey, tajuk yang pertama ialah pengurusan dan pentadbiran kepimpinan Islam di Malaysia sangat lemah. Kenyataan atau propaganda. Okey, kita pergi kepada pengertian pengurusan dan pentadbiran. Kita pergi kepada definisi. Apa maksud definisi? Definisi pengurusan dan pentadbiran satu proses sosial yang merangkumi soal-soal penyelesaian masalah membuat keputusan dan satu proses yang berkait dengan mengadakan, menyelenggarakan, mengawal dan menyatupadukan segala tenaga manusia dan material dalam satu sistem yang disepadukan untuk mencapai sesuatu maklumat. Okey, slide lagi. Okey, kita pergi pada pentadbiran yang pertama. Pelaksanaan sesuatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai matlamat tertentu. Contohnya adalah pentadbiran sesebuah negara adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, politik dan sosial. Manakala pengurusan ialah satu proses yang menyatukan sumber-sumber dan menggunakan melalui proses-proses perancangan, perorganisasian, pengarahan dan pengawalan ke arah mencapai sesebuah organisasi. Contohnya melibatkan penyelarasan berbagai aktiviti untuk mendapatkan hasil yang tidak mampu dicapai oleh individu yang bertindak secara sendirian. Seterusnya. Okey, isu pentadbiran. Isu pentadbiran ini isu pengurusan yang mengagumi aspek kecekapan, pembaruan dan perubahan struktur accountability serta disiplin dan penilaian prestasi organisasi dan kaki tangan. Manakala yang kedua, isu ekonomi melibatkan bajet dan strategi menangani kemelut yang melanda negara. Dan isu yang ketiga ialah isu politik federalism yang membabitkan soal bidang kuasa pelaksanaan undang-undang dan isu sosial yang merangkumi aspek budaya, penghubungan dan komunikasi. Okey, kita pergi kepada pengurusan dan pentadbiran Islam. Okay, dalam sistem pengurusan dan pentadbiran Islam ini ialah sistem pengurusan Islam adalah sistem yang sangat lengkap dan sistematik di mana ia berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua ialah pentadbiran yang jelas, pentadbiran dan perancangan yang teratur, pengawasan yang menyeluruh dan terperinci dan motivasi yang mempunyai asas yang kukuh untuk mendapat keredaan Allah dan tidak semata-mata kebendaan dan keduniaan sahaja. Okey, jadi seterusnya kita teruskan kepada prinsip pengurusan dan pentadbiran Islam di mana ia terbahagi kepada 5. Yang pertama Al-Ubudiyah, yang kedua Asyura, yang ketiga Al-Huriyah dan yang keempat Al-Musawah dan yang kelima adalah Al-Adalah. Yang pertama Al-Ubudiyah. Prinsip ini adalah sebuah organisasi yang menceritakan tentang fungsi dan matlamat yang utama dalam kehidupan manusia, menunjukkan tentang kepribadian seseorang individu atau seseorang pemimpin itu untuk membentuk satu hala tuju yang baik dan mencapai matlamat organisasi tersebut. Seterusnya, matlamat dan hala tuju yang diinginkan perlulah selari dengan pengabdian seseorang pemimpin itu kepada Allah bagi mencapai sebuah matlamat yang seiring dengan Islam inginkan. Yang kedua, Asyura, iaitu untuk menghasilkan sesebuah idea dan keputusan yang logik akal di mana keputusan tersebut boleh diterima oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip musyawarah ini dapat memantapkan lagi hasil perbincangan yang dilakukan, bahkan dapat mengelak daripada berlakunya sebarang ketidakfahaman kerana proses musyawarah yang dilakukan melibatkan jumlah orang yang ramai. Dan juga dapat melahirkan individu yang berkepimpinan tinggi, mempunyai ilmu dan berpandangan jauh dalam semua perihal dari segi politik, ekonomi dan sosial, jujur dan bertakwa serta melahirkan seorang pemimpin yang amanah dalam melaksanakan tugas.
Yang ketiga, Al-Hurriyah. Al-Hurriyah ini yang membawa maksud kebebasan di mana tiada konsep perhambaan atau pilih kasih yang hanya mementingkan sesebuah pandangan daripada golongan yang tertinggi sahaja dengan mengabaikan golongan yang di bawahnya. Tiga perkara iaitu tidak mengganggu kepentingan orang lain dengan mendahulukan kepentingan yang umum. Keduanya ialah kebebasan untuk tidak mengganggu kepentingan sesebuah organisasi atau pentadbiran dengan mendahulukan kepentingan organisasi tersebut daripada hak kebebasan diri. Dan yang terakhir adalah kebebasan untuk tidak bercanggah dengan syariat agama. Yang keempat, Al-Musawah. Persamaan yang perlu dititik beratkan dalam sesebuah pengurusan dan pentadbiran itu adalah bahawa manusia ini dicipta dengan hanya satu keturunan sahaja, iaitu keturunan Nabi Adam. Yang hanya dibezakan oleh seseorang pemimpin itu adalah sebuah tanggungjawab yang dipikul oleh individu itu dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, melambangkan kesejahteraan sesebuah organisasi itu dengan tidak memberi perbezaan sama ada dari segi warna kulit, kebijaksanaan dan sebagainya. Yang terakhir adalah yang bermaksud keadilan yang diperlukan oleh sesebuah organisasi untuk melaksanakan tugas. Tugas yang diberikan kepada individu tersebut dapat dijalankan secara jujur dan amanah. Keadilan juga menjadi tunjang utama dalam setiap pekerjaan. Sebagaimana contoh dengan mengagihkan tugas kepada setiap pemimpin secara adil tanpa ada berlakunya berat sebelah, memilih pekerja yang menepati kriteria pekerja serta kelayakan yang telah ditetapkan dan juga menjatuhkan hukuman yang setimpal berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pertanyaan tadi. InsyaAllah saya akan menceritakan tentang apakah hujah dan bukti bahawa politik di dalam Malaysia ini adalah lemah. Yang pertama adalah pengaruh ideologi dan sistem barat dalam ekonomi. Okey, kegagalan pendidikan sistem pengurusan dan pentadbiran Islam untuk mendapat tempat adalah juga berpunca daripada pengaruh ideologi dan sistem barat. Ini menghasilkan kepada kepincangan dan pertentangan fahaman dalam masyarakat atas sesuatu. Sistem sekular juga, kapitalisme dan Marxisme berpendapat bahawa faktor ekonomi adalah penentu kepada kebahagiaan hidup manusia. Dan juga kelemahan ini tidak ditunjuk sebagai asas kepada kemuliaan ekonomi dan penyelesaian kepada perkara pokok tidak berhasil kemuliaan ekonomi akan berterusan. Kemajuan ekonomi juga adalah sebagai penyelesaian kepada kesemua permasalahan hidup. Bagi kapitalisme, kejayaan hidup adalah seorang individu ialah melalui pengumpulan harta sebanyak yang mungkin. Mengikut Marxisme, asas kepada manusia ini dianalisis kepada penguasaan ekonomi. Selain itu, sistem ekonomi barat juga didukung dan diperangi pula dengan pelbagai fahaman seperti kolonialisme, liberalisme, pluralisme, humanisme dan sebagainya. Oleh yang demikian, kebanyakan segala teori dan fakta ekonomi yang diperkenalkan oleh Barat selalunya mudah mempengaruhi keseluruhan sistem kehidupan manusia ini dan juga sesebuah market, malah sebuah negara. Berbeza dengan falsafah pengurusan dan pentadbiran Islam, yang di mana segala urusan dan kerja, kuasa serta kekayaan adalah demi mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. So, next slide. Yang kedua adalah peningkatan masalah sosial dan jenayah yang berdosa. Setiap negara di Malaysia termasuk masalah sosial, jenayah seperti zina, rogol, arak, judi dan sebagainya adalah perbuatan yang mungkar serta kemaksiatan. Masalah-masalah tersebut selalunya bertentangan dengan syariat Islam dan juga bukan Islam serta ia menjadi tular di masyarakat. Semua masalah ini akan membangkitkan usaha-usaha kerajaan dan masyarakat untuk membangunkan pengurusan dan pentadbiran Islam di Malaysia kerana masyarakat dan generasi mula telah rosak. Di Malaysia seperti kita tahu, kita mempunyai berbagai hukuman dan denda seperti penjara, sebat dan lain-lain. Tetapi ia masih tidak mengurangkan lagi, malah makin bertambah tiap hari ke hari. Sehingga itu Malaysia perlu mengorak langkah yang lebih bertambah baik dan progresif, iaitu berpandukan Al-Quran dan Sunnah dalam membentuk masalah sosial dan juga jenayah. Perkara utama yang perlu diperhatikan oleh pada masa sekarang ini ialah gejala sosial yang berlaku di kalangan remaja selaku bakal
mewarisi kita punya untuk masa hadapan, maka kita seharusnya mendidik anak-anak muda sekarang. Antara kemungkaran yang dilakukan oleh di kalangan Azad adalah seperti ponting sekolah, merokok, merepek dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga kemungkaran yang dari segi akhlak dan juga Islam, contohnya tidak solat dan sebagainya. Oleh itu, perbincangan ini perlu mengatai keruntuhan akhlak remaja yang perlu dilaksanakan. Justru itu, untuk strategi untuk mengatasi masalah sosial yang perlu dikumpulkan kepada golongan remaja ini adalah dengan pelbagai supaya kita dalam hal ini. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting dalam untuk mendidik anak dan juga di sekolah. Dan malah guru-guru juga perlu didik remaja ini di sekolah. Oleh demikian, semua masyarakat Malaysia perlu dan juga pemimpin sendiri itu perlu sedar dan insaf mengenai kemungkaran dan kemaksiatan yang telah berlaku di Malaysia ini serta mengambil langkah yang sewajarnya untuk membendung gejala ini. Undang-undang Islam di Malaysia perlu diperketatkan lagi dan dikaji semula. Dari segi ilmu pendidikan agama perlu ditambahkan lagi dan diperbanyakkan lagi di sekolah, di rumah, masjid dan juga di kolej dan sebagainya untuk menjauhi segala perkara mungkar untuk kita kembali kepada syariat yang sebenarnya. InsyaAllah next slide. Okey, yang ketiga adalah strategi untuk mengatasi masalah sosial. Seperti kita tahu di parti politik di Malaysia ini adalah daripada amalan sistem demokrasi yang mana kita tidak dapat mengawal kadang-kadang mengelakkan berlakunya perebutan kuasa antara sesama parti sama ada secara aman ataupun sebaliknya. Ianya dilihat dari memberikan impak yang negatif dengan melahirkan manusia yang gila pangkat dan tamatkan kuasa, penyalahgunaan kuasa, berlakunya politik wang dan rasuah, fitnah, memfitnah dan sebagainya. Dan benda-benda ini memutuskan perpaduan dan juga silaturahim. InsyaAllah next slide. Okay, pada hari ini, perbalahan politik dalam kalangan pelbagai parti sampai ke tahap yang membahayakan. Ini berkemungkinan akan meruntuhkan sistem politik demokrasi di Malaysia daripada yang bertapis dengan kepada demokrasi yang terbuka di mana akan meletakkan Islam dan umat Islam di bawah konsep sama rata dengan agama dan umat yang lain. Keinsafan menuntut umat Islam bersatu bersepakat dalam mematangkan amalan demokrasi berasaskan nilai tempatan. Namun begitu, permusuhan politik telah dikuasai dendam yang hanya tahu meruntuh dan mempecahkan lagi masyarakat. Natijahnya, keinginan Islam untuk membangunkan politik atas asas siasah syariah akan terus terkubur. Matlamat perjuangan setiap parti politik umat Islam di Malaysia yang tidak dipandu oleh garis panduan sarsiah dan juga mengundang pelbagai masalah serta perbincangan. Sekian itu daripada saya. InsyaAllah saya akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada Saudara Ammar atas pembentangan yang sebentar tadi. Jadi di sini kita akan melihat faktor-faktor kelemahan pengurusan dan pentadbiran kepimpinan Islam di Malaysia. Jadi saya ada menyertakan beberapa faktor di sini, iaitu faktor yang pertama ialah tidak mengamalkan sepenuhnya pentadbiran politik yang dianjurkan Islam. Faktor politik ini memainkan peranan penting dalam memajukan dan memundurkan sistem pengurusan dan pentadbiran Islam. Hal ini kerana banyak permasalahan yang berlaku dalam sistem pentadbiran politik ini akibat dari para pemimpin tertinggi masih tidak mengamalkan anjuran Islam sepenuhnya. Hingga pada akhirnya berlakunya kes rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan wang dan banyak lagi. Jadi untuk membangunkan dan memantapkan sistem pengurusan dan pentadbiran Islam ini, para pemimpin harus terlebih dahulu menjalankan sistem politik di dalam negara mengikut panduan Islam agar sistem ini juga dapat diterapkan di dalam jiwa rakyat. Seterusnya. Jadi faktor yang kedua ialah pengaruh pemikiran dari barat dalam sistem ekonomi. Seperti yang kita ketahui, banyak sistem ataupun dalam hal ekonomi, sosiopolitik serta kesenian, kita sebenarnya banyak dah terpengaruh dengan anasir barat hingga ianya mengikis nilai-nilai yang telah diperkenalkan Islam. Sehingga kan perkilangan arak, sistem riba dalam pengurusan bank ataupun yang kita lebih kenali dengan perbankan konvensional ni telah dinormalisasikan dalam sistem ekonomi negara kita. Hal ini dianggap biasa sebab ia dapat meningkatkan ekonomi dalam negara kita.
Jadi faktor yang ketiga ialah kes jenayah dan masalah sosial yang semakin meningkat. Peningkatan kes jenayah dalam negara seperti membunuh, rogol, mencuri, merompak dan lain-lain lagi merupakan tanda bahawa masyarakat kita ni kekurangan ilmu agama. Selain itu, masalah sosial seperti pembuangan bayi, masalah seks bebas, pornografi dan macam-macam lagi merupakan tanda bahawa remaja di dalam negara kita ni gagal mengikut seperti apa yang telah dianjurkan oleh Islam. Maksudnya kat sini, remaja di dalam negara kita tidak mengamalkan ataupun tidak mempraktikkan akhlak-akhlak yang telah dianjurkan oleh agama kita. Semua masalah ini membantutkan ataupun dalam kata lain menggagalkan usaha kerajaan untuk membangunkan membangunkan pengurusan dan pentadbiran Islam di Malaysia kita di Malaysia kerana masyarakat dan generasi muda telah rosak. Sekian, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Seterusnya saya akan menyambungkan pembentangan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan semula pengurusan dan pentadbiran Islam di Malaysia. Langkah-langkah yang boleh dilakukan adalah melalui program penerapan nilai dan etika. Program penerapan nilai dan etika ni telah pun diadakan, namun pelbagai pihak perlu menjalankan program penerapan nilai dan etika ni dengan lebih banyak lagi. Perkara paling utama adalah usaha untuk melahirkan modal insan berdaya saing yang bertakwa dan beriman serta berintegriti yang menurut pengurusan dan pentadbiran Islam yang sebenar-benarnya. Kedua, nilai dan etika ketika kerja adalah seperti berdisiplin serta amanah, nilai kepimpinan seperti berani dan adil, manakala nilai profesionalisme seperti berintegriti serta berinovasi. Seterusnya, langkah-langkah untuk meningkatkan semula pengurusan dan pentadbiran Islam di Malaysia adalah dengan menghakis pengaruh globalisasi. Pengaruh yang dibawa adalah berkait gaya hidup masyarakat dari aspek budaya, ekonomi, politik serta fahaman barat. Fahaman yang dibawa adalah fahaman yang dibawa adalah berkaitan dengan budaya hedonisme yang disebarkan dengan secara meluas. Pengaruh globalisasi ini terbahagi kepada dua, iaitu positif dan juga negatif. Pengaruh globalisasi positif iaitu mempunyai teknologi yang serba canggih, manakala yang negatif membawa budaya negatif yang boleh meruntuhkan nilai moral dan akhlak Islam, iaitu seperti pergaulan bebas. Dan langkah yang terakhir adalah pengurusan dan pentadbiran Islam di Malaysia ini perlu bersaing dengan sihat dengan sistem pengurusan dan pentadbiran konvensional. Panduan oleh negara maju. Pengurusan dan pentadbiran konvensional ini digunakan oleh negara maju dibandingkan negara-negara membangun. Negara-negara membangun ini adalah negara-negara Islam. Sistem yang berjaya berpengaruh dan salah satu falsafah dan syariat Allah. Maksudnya di sini sepatutnya sistem pengurusan dan pentadbiran Islam ini digunakan kerana sistem ini sebenarnya adalah sistem yang disyariatkan oleh Allah dan dia bersifat menyeluruh dan sempurna. Pentadbiran konvensional yang melebihkan aspek material semata-mata. Maksudnya pentadbiran konvensional ini dia melebihkan aspek material berbanding dengan sistem pengurusan dan pentadbiran pentadbiran Islam. Pentadbiran konvensional ini dia menolak agama, nilai yang baik serta etika yang positif. Dia menolak agama, nilai yang baik serta etika yang positif. Dia juga tidak pentadbiran Islam di Malaysia ini juga tidak mendapat perhatian serta tidak diyakini banyak pihak untuk dijadikan amalan dan dasar dalam sesebuah organisasi. Kesimpulannya, pengurusan dan pentadbiran Islam di Malaysia perlu memperbaiki dan memperkemaskan lagi dari semasa ke semasa bagi memastikan sistem pengurusan dan pentadbiran tersebut sistematik dan adil dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip yang berteraskan kepada agama Islam. Perselisihan faham di kalangan pemimpin atas dasar-dasar tertentu seperti keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja pada hari ini, pengurusan yang tidak sistematik dan ingin menambah unsur-unsur ideologi barat dalam sistem pengurusan dan pentadbiran. Pemimpin dan masyarakat harus bersatu padu untuk membendung masalah ini daripada berlaku dari hari ke hari. Dengan wujudnya satu negara yang bersatu padu untuk membanteras gejala yang berlaku, dapat mewujudkan sebuah negara yang aman damai serta mempunyai kehidupan yang harmoni tanpa gejala yang negatif. Sekian, terima kasih.